Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua pendengar-pendengar pada hari ini. Hari ini adalah ingin saya berkongsi satu cerita mengenai seorang wanita yang bernama Nasha. Nasha bukan nama sebenar, sudah pun bercerai dengan suaminya. Namun dia sudi untuk membuka kembali kisah hitam itu kepada kita untuk dijadikan iktibar buat semua, terutamanya para wanita. Dan ini bukanlah cerita rekaan. Nasha bersumpah di depan penulis bahawa semua yang diceritakan ini benar-benar terjadi ke atas dirinya. 5 tahun hidup sebumbung dengan Zamri merupakan suaminya dan bukan nama sebenar dia juga, cukup membenamkan dirinya di dalam neraka dunia. Nasha berkenalan dengan Zamri setahun lebih sebelum diikat tali pertunangan selama 2 tahun. Kata Nasha, Zamri adalah lelaki pertama dalam hidupnya. Okay? Sudah tentu dia menaruh harapannya tinggi untuk sehidup semati dengan lelaki itu. Okay? Itu ianya satu yang normal untuk para wanita di luar sana jika mereka belum pernah bercinta dengan seseorang lelaki. Dan apabila mereka berjumpa dengan lelaki dan jatuh cinta pada mereka buat pertama kalinya dalam hidup mereka, hal itu memberikan mereka rasa harapan yang tinggi. Okay, harapan yang tinggi kepada lelaki tersebut untuk menjaga mereka seumur hidup mereka. Alright. Kata Nasha ini, Zamri lelaki pertama lah dalam hidupnya seperti mana yang saya jelaskan tadi. Walaupun luarannya orang nampak Nasha biasa sahaja, tetapi dalamannya cukup menderita. Di depan orang dia tersenyum ke pejabat seperti biasa. Balik ke rumah, bahananya tunggu membahanam diri lah. Okay. Situasi paling menakutkan dalam kehidupan Nasha selama menjadi isteri Zamri adalah apabila tiba waktu untuk mereka bersama. Menjadi impian semua isteri untuk dilayan suami bagaikan ratu dibelai, dimanja. Okay. Dimanja semua itulah. Dia memang sebelum mereka merelakan tubuh mereka itu dijamah sang suami. Okay, berbeza dengan Zamri ini, dia jadi gila apabila mahu mula berasrama lah. Yang bukan-bukan dibuatnya untuk memuaskan nafsu gilanya itu. Menurut Nasha, Zamri suka menonton video lucah ketika melakukan hubungan seksual dengannya. Membuatkan Nasha naik loya dengan caranya itu. Tidak cukup isteri di depan mata, aksi orang lain ingin ditontonnya. What the? Okay. Belum kira tubuh Nasha digigit. Aduhai. Dihentam sampai lebam-lebam. Lebih teruk lagi, pasti ramai tidak percaya dengan pengakuan ini. Zamri juga suka berfantasi dengan menyuruh Nasha berlakon sesuatu watak sebelum mereka mula bersama. Kata Nasha, ada ketikanya dia mahu Nasha menjadi jururawat atau doktor atau Zamri akan menjadi pesakitnya. Kalau Zamri jadi pencuri, Nasha kena jadi polis. Aduhai, apakah benar? Ini memang lelaki ini memang tak ada... Tidak normal ini sepertinya. Penonton-penonton, ada juga masanya Zamri jadi raksasa. Dan Nasha berlakon jadi Sailor Moon. Alright? Inilah khayalan pelik Zamri ini. Ya, sangat pelik ini. Zamri juga sanggup membeli kostum seperti dalam video lucah untuk dipakaikan Nasha mengikut mood Zamri. Itu belum kira lagi alat-alat dan prop seks lainnya yang akan dijadikan perangsang Zamri untuk lebih gairah kala menjadi seks. Walau hati tak rela, saya perlukan turikan, kata Nasha ini. Jika tidak, dia akan marah dan mengamuk. Badan saya akan dipukul, ditumbuknya. Pernah juga dia cuba meliwat saya, namun saya pertahankan sehabisnya, kata Nasha ini dalam cerita yang saya dengar, yang saya baca inilah. Katanya mahu tes, kata dia. Tidak cukup dengan itu, pernah sekali ketika saya sedang mencuci kain, dia datang entah dari mana terus. Pelik kan? Terus puas dia. Setelah puas, dia apa nih? Dan tidak ada sambungan di sini ya. Selalunya perempuan yang melakukan sendiri cucuk ubat untuk cantik berlainan dengan Nasha apabila bekas suaminya itu yang paksa cucukkan ubat ke tubuh Nasha. Setiap minggu 2 jenis suntikan dilakukan atas Nasha. Satu untuk besarkan payudara dan punggung, manakala satu lagi suntikan untuk putihkan kulit. Ada juga dibelinya pam payudara untuk tujuan membesarkan payudara Nasha. Dipaksa pam sampai biru-biru bahagian tersebut. Aduhai. Sengsara betul ni. Sakit jangan cakaplah, memang sakit. Aduh, saya yang membaca ini pun dah rasa macam geli dan geram dengan... Alright, kita sambung. Sampai lebam-lebam kulit tubuh Nasha kerana kerap disuntik.
Seperti biasa, Nasha tidak boleh berkata tidak. Jelas Nasha, Zamri membuat pekerjaan sampingan sebagai ejen penjual alat kuat seks. Selalunya, Nasha menjadi bahan eksperimen Zamri untuk melihat keberkesanan sesuatu produk seks itu. Ada krim untuk ketatkan vagina lah, ubat apa ini? I don't know, ubat seks lah, bagi tahan lama lah dan pelbagai. Sampai kadang-kadang Nasha dijadikan model testimoni memperagakan produk-produk terbabi. Malu jangan cakaplah kerana dia paksa mempromosikannya di akun sosial media Nasha sendiri. Apabila Nasha mengadu kepada Zamri ada lelaki yang mengganggunya di media sosial, Zamri terpercaya malah mengatakan Nasha itu perasan. Okey. Penampilan Nasha juga ditentukan Zamri. Paling utama Zamri mau melihat rambut Nasha panjang dan perang. Dia suka bila kawan-kawannya memuji isterinya blonde. Blonde pula. Blonde. Okay? Zamri memang begitu. Suka mempertontonkan saya di kawan-kawannya. Kesian sekali dia. Kalau keluar rumah, Nasha wajib pakai baju ketat, baju longgar tidak dibenarkan. Baby tee lengan pendek dan seluar sendak menjadi pakaian rasmi Nasha setiap kali keluar dengannya. Bra kena pakai 4 inci tebal baru lulus. Kalau mengenakan tudung, Zamri sudah selempang ke belakang untuk tunjulkan payudara itu. Kalau saya sudah siap masuk ke kereta pun, dia tidak berkenan dengan baju yang saya pakai. Dia akan suruh saya masuk salin baju lain. Sneaker tidak dibenarkan walaupun hendak ke Giant beli barang dapur. Kena pakai kasut tumit tinggi. Aduhai. Aku guna kasut tumit tinggi itu pergi mall buat apa? Ayo. Ini lelaki gila ni sudah. Dia suka membandingkan saya dengan artis itulah, artis inilah. Zamri memang suka melihat perempuan-perempuan cantik. Kemudian dia mahu saya menjadi seperti apa yang dia nak. Cerita Nasha rutinnya dulu bermula seawal jam 5 pagi. Bangun menyiapkan sarapan, hantar anak ke taska, bekerja ke pejabat. Dia perlu menukar 2 tren untuk ke pejabat sebab itu harus keluar awal. Pulang mesti sebelum jam 6 untuk menjemput anak dari taska. Zamri tidak benarkan anak dia ambil lewat kerana tidak mahu bayar lebih pada taska. Tiba saja di rumah, Nasha terus ke dapur untuk siapkan makan malam. Selepas menghidangkan kepada Zamri, meja harus dikemas. Boleh sempat masuk mandi, Zamri sudah panggil suruh urutkan badannya. Kalau kata penat, dia akan mengamuk depan anak. Adai. Penat Zamri cakap kepada anak kami, kau tengoklah mami kau tu dah sampai malas, tahu balik tidur je, tahu membuta je. Buruk punya perangai, besarkan badan, lepas tu badan gemuk mula lah. Yalah, apa lagi yang saya tak buat sebagai seorang isteri, malah berlebih-lebih lagi. Walaupun Nasha sudah cukup cantik, namun di mata Zamri ada saja yang tidak kena. Ada kala dia mengelarkan Nasha sebagai ayam klok-klok kerana leher Nasha panjang dan kecil. Payudara kecil pun menjadi sebab untuk dia dihina. Nasha dilarang senyum nampak gigi kerana gigi Nasha yang tidak tahu elok. Akai. Aku nak jumpa lelaki ini. Aku nak geram aku. Tidak cukup dengan itu, keturunan Nasha juga sering menjadi bahan kutukan Zamri setiap kali mereka bergaduh. Kata Zamri, Nasha daripada keluarga yang sesat, keturunan tidak baik. Aduhai. Dan Nasha bagi tahu ni, saya betul-betul drop dan tertekan dengan setiap kata-kata keji dia itu. Pernah saya kurungkan diri dalam bilik, saya ambil aratan tajam dan toreh tangan saya sendiri untuk melepaskan perasaan terbuku itu. Pernah saya telan ubat sepapan, saya mau tamatkan semua ini dengan cara saya sendiri. Inilah wanita, mereka nak berlawan tapi tidak dapat melawan kerana tenaga mereka tidak sekuat tenaga lelaki. Okay? Zamri juga sering memanggilnya Barwa di depan kawan-kawannya seolah-olah Nasha tidak mempunyai harga diri. Okay? Nasha juga pernah dimarahi di depan kawan-kawan pejabat lainnya. Okay. Dan akhir daripada cerita ini, Nasha pernah lari dari rumah pada pertama kali dan dia dipukul suami. 3 minggu langsung tidak dipujuk ataupun dicari. Memikirkan masa depannya, Nasha kembali semula, ingatkan bolehlah berubah namun keadaan menjadi lebih sukar. Zamri makin menggila tambahan selepas perniagaannya gagal. Akhirnya Nasha dia beritahulah. Akhirnya saya tekankan hati saya sendiri harus akhiri semua ini. Sekali lagi saya keluar dari rumah. Kali ini saya nekat untuk bercerai dengan Zamri. Namun seperti yang diduga tidak mudah. Saya masih ingat Zamri kata anak kami itu bukan tanggungjawab dia lagi. Pandai-pandailah kami nak hidup. Tidak cukup dengan itu, Zamri minta kereta yang dibawa Nasha itu dipulangkan atau Nasha harus bayar 3,000 kepada punggungnya untuk tukar nama. Walaupun bulan-bulan Nasha yang bayar angsuran kereta tersebut. Tidak cukup dengan itu, setiap puas turun naik mahkamah, akhirnya Zamri memberi kata putus kepada Nasha. Kalau betul Nasha mau bercerai, dia mahu selesaikan di luar mahkamah. Nasha tidak perlu ceritakan keaibannya di depan hakim ataupun orang luar. Dan Alhamdulillah dia cakap, saya menang kes itu.
Karena saya ada laporan polis mengatakan dia tumbuk saya. Waktu itu polis yang mau menggarinya tetapi saya tak bagi. Saya tidak mau bapak kepada anak saya diperlakukan seaib itu. Kasihan anak saya nanti, kata dia. Tengok wanita ini, aduh baik sekali dia. Walaupun kini sudah bebas daripada cengkama sang suami gila, namun Zamri masih tidak lepaskan Nasha begitu saja. Dia masih menjajah cerita bukan-bukan Nasha. Demi anak saya reda saja, kata Nasha ini. Lagipun saya masih perlu menjaga hubungan kami walaupun bukan lagi suami isteri. Cuma yang saya ralat sehingga kini keluarganya langsung tidak membela saya. Malah saya pernah mengadu yang saya ditumbuk suami, tetapi kata mereka biasalah itu suami isteri bergaduh. Tidak mengapalah, sekarang saya sudah move on dan menjalani hidup yang lebih baik, dia cakap. Syukurlah. Semoga saya dapat membesarkan anak saya dengan baik walaupun Zamri tidak pernah membantu dari segi keuangan atau menjaga dia. Okey. Itulah akhir daripada cerita itu. Dan saya bersyukur kerana dia berjaya diceraikan oleh lelaki dayusnya itu. Dan akhir daripada cerita ini saya berharap wanita di luar sana kalau ingin berumah tangga, berhati-hatilah untuk memilih lelaki anda. Okay? Kena dahulu, kena betul-betul baru anda memperkatakan kata putus untuk bersembung dengan lelaki tersebutlah. Okay? Jadi jangan lupa untuk subscribe dan like. Dan saya ingin meminta maaf jika ada kekurangan daripada konten saya ini, kerana ini merupakan konten yang pertama yang saya kongsikan kepada semua pendengar-pendengar YouTube. Terima kasih. God bless you all.